Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 6 November 2020 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita. Berikutan peningkatan kes COVID-19 yang berlaku di negeri Sarawak baru-baru ini, Dewan Undangan Negeri DUN mengambil langkah untuk memendekkan tempoh mesyuarat kedua bagi penggal kelima kepada 5 hari bermula 9 hingga 13 November 2020. Speaker DUN Sarawak, Datuk Amar Muhammad Asfiah Awang Nasar memberitahu keputusan tersebut dibuat bagi mengurangkan risiko penyebaran wabak COVID-19. Further, the Director General of the National Health Ministry, Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, in his statement reported in the Borneo Post, dated 3rd November 2020, page 3, categorically stated that a long parliamentary session poses higher risk of COVID-19 virus infection. In tandem with this advice, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri has judiciously abided by this guideline in the interest of Sarawak as a whole and the health of the honourable members, members of the cabinet, members of the bureaucracy, and all those involved in the sittings of the Dewan Undangan Negeri. Bercakap dalam sidang media Kuching pada Khamis, beliau turut memberitahu setiap adun dikehendaki mengambil ujian swab yang akan dilakukan pada hari ini 6 November dan 7 November. Sementara itu, Belanjawan Sarawak bagi tahun 2021 pula dijangka dibentangkan pada 9 November depan. Berita seterusnya, pelbagai inisiatif telah dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak bagi memajukan industri pelancongan di negeri ini. Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah memberitahu antara inisiatif dilaksanakan termasuk pelancaran kursus e-pelancongan yang akan membantu merealisasi dan mempercepatkan matlamat negeri ini ke arah ekonomi digital. The e-pelancongan online course which we are launching today is another initiative which my ministry has responded to the state government's vision to develop the state through digital economy. I have full confidence that the e-pelancongan will benefit the local community to know more about tourism and business industry in Sarawak. Apart from being ambassador of the state by sharing knowledge that they have learned through the online modules, they may also use it as a basic knowledge to involve themselves in the local tourism and business events, businesses, and it's free. Bercakap dalam majlis perasmian kursus e-pelancongan di Kuching pada Khamis, beliau memberitahu kementeriannya telah melanjutkan tempoh kempen pakej pelancongan Siasitok Sarawak dari 31 Disember 2020 hingga 31 Mac 2021. Initially, Siasitok only ends supposed to be ending on the 31st of December. But STB, because these things come under STB, STB has lengthened or extended to 31st of March. 31st of March. And then booking can be done up to end of this year, end of December. So that is a good opportunity to Sarawakians also, especially in January, February when you have got school holidays, or during the Chinese New Year holidays in February. Selanjutnya, berkenaan operasi penguatkuasaan dan pemantauan berhubung aspek pematuhan prosedur operasi standard SOP COVID-19 di Miri.
Menteri Bertanggungjawab bagi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, operasi tersebut diadakan bagi memastikan segala SOP COVID-19 dipatuhi melibatkan kawasan tumpuan awam ini. Jelasnya yang juga Menteri Pengangkutan, beliau telah memberikan penjelasan kepada penjaja dan peniaga berlesen berhubung keperluan mematuhi SOP COVID-19. Tambahnya, hasil pemantauan dan pemeriksaan pada Khamis mendapati perlunya penambahbaikan dan ubah suai perlu dilakukan di Pasar Tamu Awam di Miri. Berikut pula, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan Sarawak Mintrade akan mengkaji keperluan untuk menubuhkan bilik sejuk beku di Daro. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Safi Ahmad, dengan adanya kemudahan tersebut akan membolehkan penduduk di Daro sentiasa mendapat bekalan hasil laut sepanjang tahun. Jadi kalau adanya satu kemudahan korum ini ataupun bilik sejuk beku ini, ianya boleh menyimpan hasil tangkapan ini dan barangkali pada musimnya kita menjual setakat yang permintaan dan lepas musimnya barangkali itulah masanya kita mendapat bekalan kerana kita punya simpanan untuk dijual. Dan cara ini ia dapat memastikan bekalan berterusan sepanjang tahun. Yang keduanya kita dapat mengawal harga hasil tangkapan ini dan sudah pastinya akan memberi kebajikan dan juga dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan yang terutama yang bergantung kepada hasil tangkapan laut ini. Berucap dalam majlis perasmian program Jom Regista Bisnes Sarawakku Sayang Regista di Daro, Safi berkata program tersebut merupakan inisiatif kerajaan untuk membantu usahawan terutama mereka yang tidak mempunyai lesen perniagaan. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Ikuti berita dalam versi Bahasa Iban menyusul selepas ini dan berita selanjutnya pada edisi malam. Dapatkan pelbagai berita terkini Sarawak di Facebook, Instagram, Twitter, aplikasi Telegram UKAS serta UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.